Kita akan ke map Miramar. Padang Pasir Miramar dan fly pass kita daripada Kepulauan Los Higos. Dengan satu muzik yang Aku ingat lagu Titanic. My heart will go on. Ya tu. Aku macam macam itu kan. Kita ada Celine Dion in the house. Ya. Tapi Los Higos menuju ke arah Torre Ahumada. Betul. Jadi ini flight path yang paling cantik untuk setakat ini. Sebab sebenarnya aku boleh katakan antara faktor yang mungkin berlaku pertarungan rotasi yang tak masuk akal tadi adalah kerana flight path itu dia habis dekat Novo Renoye. Kali ini tak. Kali ini dia habis kat Torre Ahumada. Jadi semua akan dapat equal chance ataupun peluang yang sama rata untuk pergi ke tempat-tempat mereka yang asal atau tempat mereka sendiri. Ya, tepat sekali. Dan ini lagi game kita yang kedua guys. Daripada 6. Kita ada 6 perlawanan. Untuk hari ini Miramar, selepas ini ada satu lagi Miramar. Angle ada lagi 2 Sandhawk. Selepas game ini habis Miramar ini kita akan terus ke map Sandhawk. Jadi game seterusnya kita ada satu short break lah untuk anda pergi ambil makanan dan sebagainya. Pada waktu ini kita akan lihatkan map Miramar terlebih dahulu. Inilah map yang kita harapkan Ifam boleh bangkit. Mereka akan turun ke mana? Wolf ni memang untung kau-kau Pekado pun dia dapat. Tak ada gangguan daripada BTR, tak ada gangguan daripada Face Clan. Ya. Wolf, kalau kau tak perform kat sini aku akan rasa sangat sedih, Wolves. Ya, itu yang menjadi menghantui mereka ketika di PMRC ke yang ada lawangan Face Clan. Every time pun mereka rata awal kalau main kat Picado lawangan Face Clan. Aku tak ingat mana satu tournament tapi ya, inilah pemenang chicken dinner tadi dengan santai menggunakan glider. Memang boleh santai lah sebab markah mereka agak banyak ke depan juga, 28 markah. Dan T2 dengan kosong, Influence Gaming dengan kosong, Geek Fam di tempat ketiga terakhir. Sedikit merisaukan untuk kita, tapi peneman mereka juga bertaraf tinggi, Wolves dan Infinite Gaming diselainkan oleh Nova juga markah tidak begitu banyak. Jadi, nothing to be concerned about untuk 2 game pertama ini. FF. Ya, Fire Flux. Okey. Sebenarnya nama dia aku main ingat dah tau. Sebab kau pasal sekarang aku takut. Now everyone can flux. Ya. Flux. Pasukan yang ni memang sukar dijangkakan lah tiba-tiba mereka boleh berada dekat sini, tapi juga pasukan daripada Europe ataupun Turki ya. Okay, Geek Fam tidak mendapatkan mereka punya El Pozo, mereka tukar ke tempat yang lain. El Pozo dia siapa duduk El Pozo. Entah. Selalunya El Pozo ni lah kan, RRQ kan? Iyalah itu memang. RRQ, DX. Yang aku boleh ingat ialah RRQ biasanya RRQ DX. Lepas tu kalau ada pun yang tukar masa tu Yangon Galacticos pun ambil El Pozo. Tapi tiga-tiga tim tu pun tak ada. Aku tak tahu kenapa dia pindah dekat situ. Tapi apa-apa pun. Ya, sebab kalau ikut kan macam yang dekat dengan mereka sepatutnya HVVP, tapi HVVP pun tak ada. So aku lupa langsung siapa yang duduk kat El Pozo, tapi tak apalah. Tapi kalau tak orang ambil, Geek Fam boleh ambil, itu memang rumah dia orang juga kan. El Pozo ni. Inilah E7. Walaupun aku dah kasa 3 tahun dah je. Kalau tunjuk map macam ni aku tak tahu ni tempat mana. Dia boleh buat tak ada ni kan, tak ada clear indicator kan. Ya, lain kali tulis lah kat map tu susah sikit kan. Macam SUG dekat mana sekarang? Dia kat tepi jalan. Macam solo cakap kan. Itulah dia. Nampaknya dia akan mengambil kereta itu Solus. Ya. Betul-betul. Play by play. Ya. Influence Gaming. Dia dekat Azhar. Dia macam tu je. Tak tahu apa nama kan. Dia dekat Azhar. Dekat Azhar. Dekat Azhar. Tak tahu. Ni kat Plus Highway Ya. Cantik logo dia. Ya betul. Logo dia mengingatkan pada Pokemon. Lepas Ash dah menang dekat satu gym ni, dia akan tunjukkan badge dia kan. Ya. Saya baru je menang. Badge Wolves. Sebab dia bentuk pentagon kan. Ya betul. Dan kau tak hargai dah aku main lawak-lawak sekarang. tak ada bukan. Aku nak sambung pasal aku nak sambung pasal yang apa Mamat tu dah berumur 15 selama 25 tahun. Oh, itu semua tahu. Tapi tahun yang bersejarah jugalah kan. Yalah. Sebab
Argentina pun dapat Ya, World Cup dia pun dapat. Dia pun dapat menang. So tahun yang banyak orang dah settlekan masalah dia orang lah. Nah, ya. Ini kira PMJC ni tak tahu siapa yang akan dapat settlekan masalah mereka. Kalau lah kat sini ada Argentina kan. Ya, yang paling dekat dengan Argentina pun ialah tim dari Brazil lah. Dan influence Kemin juga ada player daripada Uruguay kalau tidak silap. Uruguay tu ada Uruguay tu Luis Suarez. Suarez, ya. Suareznya. Suarez ni pasukan. Aku ingat Suarez tu sebab dulu dia orang cakap dia suka gigit orang. Ya betul. Dia juga penyebab pasukan Ghana tak lepas World Cup yang lepas sebelum ini sebab dia block gol pakai tangan. Dan kali ni dia juga penyebab dia lah. Ya, aku pun tahu Ghana tak suka dengan dia. Ya. Tapi sekarang ni kita akan masuk perlawanan kita semula. Minit kedua permainan kita. Bukan. Stage pertama perlawanan kita. Dan countdown 2 minit sebelum zon mencapai kawasan tali putih itu. Penggarisan putih itu. Ya. Wolf game kali ini nampak lebih tenang kalau dibandingkan dengan Erangel tadi. Oh ya, jauh lebih tenang lah. Agak janggal juga untuk melihatkan untuk kejuaraan dunia kali ini tiada pasukan daripada Korea itu DWG Kia dan juga pasukan Jepun. Pasukan Jepun tu tak terkejut sangat lah. Tapi malang untuk dia sebab Fireflux berada kat sini dengan merembat slot dia kan. Di last minute. Ya, tengok kalau dia orang berbaloi untuk mereka dekat sini pun tidak untuk Fireflux. Ya. 2 poin je. Buriram last game tak rasa langsung mereka punya presence. Dia ni ada banyak lah sebab dia main show match tadi tu dia perform. NMP ada sedikit presence tapi yang lain-lain. Tiger, Gangzhou pun tak nampak langsung tadi. Ya, tahu-tahu dah hilang lah. Main MP. Main MP cakap lebih baik aku main solo je macam ni kalau teammate aku semua macam ni. Member ego dapat nombor 2. Yohai, Damn Root. 2 orang daripada Malaysia yang itulah selain daripada Snipes yang memang lakukan kerja dia memang dengan begitu baik. Tapi sekarang ni ramai apa yang sedang berlaku, conversation ataupun perbincangan yang sedang berlaku di dalam kebanyakan komuniti-komuniti sekarang adalah kita kena buat satu pasukan yang 4 orang yang mempunyai firepower yang super tinggi. Untuk pasukan Geek Fam, mereka tak ada masalah tu lah. Sebab semua orang dekat situ firepower tinggi, semua orang fragger. So ramai orang akan cakap, jom kita buat team yang ada 4 fragger. Dan sebenarnya Geek Fam takkan ada masalah tu sekarang. Kalau dia terpaksa tukar format tu sekarang pun, mungkin mereka lah team yang tidak akan ada masalah langsung dengan pertukaran point system dalam PMPL MY. Sebenarnya GFM memang masalah lagi besar daripada pasal format. Format dah cantik untuk dia sebab dia ada fragger yang berkualiti. Yuhai, adakah dia masih lagi akan lelon? Kan. Itu aku rasa community lebih interested untuk persoalan tu kan. Yang betul. Daripada bolehkah GFM adapt? Tak. Fikir pasal Yuhai dulu. Ya, betul. Adakah dia akan tarik untuk bermain dengan kepala manggis untuk season depan untuk Bigatron ataupun dia masih lagi akan dibenarkan untuk di-loan ke Geek Fam sebab ataupun satu-satunya player BTR yang ada kat sini dia lah kan. Ya. Itulah. Kalau diikutkan dan ya itulah ada beberapa benda lah kan yang berlaku dalam boleh dikatakan parallel. Sekarang ni situasi Yuhai adalah sebagaimana situasi Ronaldo sekarang, Cristiano Ronaldo. Bukan Ronaldo Nazario. Di mana dia dimainkan di Al Nassr tapi dia ada option untuk pergi ke tim Newcastle kalau tidak silap kalau mereka masuk ke dalam Champions League. Jadi percaturannya ialah kalau Newcastle dapat masuk ke dalam Champions League, Ronaldo akan di-loan ke sana lah. So situasi Yuhai sekarang ni lebih kurang macam tu kan. Dia nak main ke kat situ? Untuk apa Newcastle? Kenapa tak? Kan kalau dia masuk Champions League. Right, tapi itulah aku kalau nak masuk tim menang tak apalah. Kalau masuk tim tak menang. Tapi sekarang ni terlihatkan Nova. Mereka akan berjaya dapatkan satu knockdown ke atas Inco terlebih dahulu. Daripada kawasan Minas tu sebenarnya maknanya kawasan Nova ni dah settle lah. Tak ada pergaduhan awal tadi pun. Mungkin Nova yang berjaya menang. Tapi pada waktu yang sama kita lihatkan S2G juga akan berlawan dengan tim Wolves. Di mana Wolves 2 orang dalam keadaan knockdown ni. Malangnya 2 orang sebenarnya yang lawan ni. 3 orang ni knockdown untuk Wolves dah. 2 orang je. Walau. S2G.
Apa boleh buat untuk Wolves ya, tapi apa-apa pun mereka memang tim yang paling tidak bersedia sekali untuk bermain kerana kekurangan pengalaman real time ataupun pengalaman sebenar untuk tournament berbanding dengan pasukan-pasukan yang lain, dan itu terbukti dengan DRS berada dekat sini. Mereka memang jauh lebih bersedia untuk dapatkan orang kata untuk PMGC Grand Finals ini. Jadi Fam pun akan kekurangan satu player. Orang pasti rasanya Damrut tadi yang dikeluarkan langsung. Oh, Yuhai. Yuhai jatuh dulu. Okey, perform lah. Kan. So, ada juga kan yang akan, oh Yuhai dah ni. Okey, tiga Geek Fam yang akan bawa. Tapi tak tahulah. Kombinasi mana-mana untuk Geek Fam pun adalah winning combination. Betul. Influence gaming yang kedapatkan mata penyingkiran tersebut pada ketika ini mereka tak ada apa-apa point. So ni satu point berhati juga lah untuk diorang. Untuk memulakan hari ini. Nova sudah ada satu juga mata penyingkiran. Tapi Wolves sekarang ni tinggal seorang je. Ingatkan tadi rata terus. Baru-barunya kita sudah melihat player terakhir itu dalam visual kita beautiful. Tapi permainan tidak cantik untuk Wolves. Waktu ini influence came in. Wow, tentunya ini memang macam Brazil sudah terbalik. Sebab kalau kita lihat kan dalam prestasi PMGC, kita akan lihatkan influence came in ni yang jauh lebih dahsyat dan kemudian diikuti oleh Alpha 7. Alpha 7 di dalam posisi biasa mereka tim Brazil yang kedua terkuat. Tetapi Inco inilah tim yang hampir tak lepas. Hampir tak lepas tapi ada ke atas 22 poin pula. Dia dapat banyak mata penyingkiran dekat situ 10 dia dapat tadi. Ya. Tapi sekarang ini apakah Influence Gaming boleh lakukan? Mereka dapatkan knockdown kedua sebentar tadi tapi sekarang ni kesian gila lah Wolves ni. Tadi at least dapat 1 poin. Kalau sekarang terkeluar, tak ada apa-apa 1 titik poin boleh dapat. Main 2 game main dapat 1 poin je. Ya, dan yang menariknya yang meratakan mereka majoritinya adalah daripada pasukan negara mereka sendiri. Rasanya Wolves diratakan oleh Nova kot sebelum ini. Tapi Geek Fam juga akan jatuh ni bahaya. Snipes akan bertarung sendiri berlawan dengan 3 player Influence Gaming dan dia akan dijatuhkan meninggalkan hanya seorang saja untuk waktu ini. Damn rude. Hari yang cukup sukar. Ini satu benda yang aku risau ketika lihatkan semalam. Sebab semalam untuk kami akan melihat beberapa game yang dimainkan, tapi of course kita akan letakkan benda tu sebagai scrim sahajalah. Dan untuk player-player yang main walaupun dekat onsite pun. Tetapi apa yang berlaku semalam bereflect pada hari ini juga. Geek Fam duduk di bahagian bawah dan satu benda yang kita tidak ingin lihatkan. Bangkit semula, harap-harap mereka dapat Emerald last guy sekali lagi. Mungkin perlu pemanasan badan sedikit lah. Again, kita banyak kali dah macam tournament-tournament macam ni. Ada hari yang Vampire first day nombor 15. Oh ya. Dia tengok menang tournament tu pun ada. So, berapa peminat Geek Fam, jangan sedih. Baru hari pertama, baru game yang kedua sahaja. Yang berada di atas-atas ni pun bukanlah tim-tim yang kita letakkan sebagai favourites pun. Nova pun boleh naik atas lagi. Influence pun boleh naik atas lagi. So, masih lagi ada banyak masa untuk mereka melakukan kejar-mengejar dan melakukan adaptation. Sebab semua tim yang bermain lah tim yang pertama kali bermain antara mereka juga. Rotation apa benda semua tu perlu masa kan, Cik? Ya, itu yang paling penting sekali lah. Sebab ada di antara ni mereka ni yang dah berlawan dengan ramai player daripada player-player lain. Rasanya untuk mereka yang datang daripada last chance qualifier tu, mereka mempunyai pengalaman yang paling luas lah untuk berlawan dengan multiple teams, multiple style of play, berlawan dengan HVP, berlawan dengan DWG Kia, berlawan dengan tim daripada Jepun dan sebagainya. Dan ada clear advantage, tapi dekat sini tiada advantage langsung. Wow, tapi 4AM berjaya mempertahankan tempat ini dengan cukup cemerlang dengan menggunakan satu umpan di bahagian depan. Dan belum lagi akhir mimpi ngeri ini untuk Fireflux. Dan 4M sekarang ni 3 mata penyingkiran dalam tangan mereka. Tapi Nova pula akan lihatkan 4M. Nova ni kerja dia mengintai orang saja. Berjaya mengintai satu lagi. Selamat dia tak dapatkan play ke atas, ke knockdown. Kill elimination ke atas 4M. Kalau tak mereka terpaksa bermain 3 sebab sekali dah cantik dah permainan mereka kan. 3 mata di dalam tangan. 4AM mereka sempat ataupun tidak. Bawah kita akan ditunjukkan dengan tim Nova yang baru jadi knockdown iaitu seorang King. Maka Nova sekarang ini akan bermain bertiga. Mereka yang hampir mendapatkan 4M jadi 3 tapi dia orang yang kena 3 dulu. Ya, itulah dia. Dari itu kelihatan Inco masih lagi konsisten
Alter Ego bagaimanapun akan dijatuhkan satu player mereka secara kekal. Tinggal 3 saja. DRS penamat streak mereka untuk tidak jatuh. Kali ini telah pun dijatuhkan satu player tapi mereka ada satu elimination point dalam tangan Alter Ego. Renaldi. Manakah keputusan mereka? Mereka memang kena dah pastikan permainan mereka di Miramar dan juga Erangel cantik sebab mereka tidak mempunyai cara permainan untuk cover kesilapan mereka menerusi 12 markah di Sunhawk. Ya betul tu, mereka kena konsisten all the way. Ini tim dari dulu sampai sekarang AE terkenal sebagai tim liga, bukan tim final. Dia boleh dapatkan average point yang tinggi. Bahkan dia selalu berada di atas masa waktu-waktu liga di Indonesia dan sebagainya. Dia lead. Ya. Tapi datang ke final, dia tak begitu eksplosif dengan mana-mana tim yang menang tournament tersebut. Dia tak eksplosif macam boom, dapatkan chicken dinner 5 kali, boom, dapat 10 elimination point satu round. Ya. Dia sentiasa, saya top 3 setiap game, saya happy. Ya, betul. Kiranya macam untuk Alter Ego ni dia letupan dia lebih kepada macam mercun bunga api Ray Cina lah kan. Dia pap tapi dia punya letupan tu tak adalah kuat sangat. Tak seperti macam kalau New Year punya dekat KLCC ke. Punya mercun bunyi-bunyi kuat tu memang eksplosif lah. Itu bukan style Alter Ego. Yang tu memang nampak daripada permainan mereka sepanjang pelbagai jenis tournament yang mereka mainkan. Di Grand Finals, ya dia ada markah yang konsisten tapi markah itu jarang mencukupi untuk menjadikan mereka juara. Walaupun DRS baru saja jatuh kepada Alter Ego yang baru saja kita sebutkan. Mereka ada satu mata penyingkiran kalau mereka berjaya melakukan play itu secara kekal, mereka dapat. DRS akan dipaksa untuk bermain 3. AE berjaya mencacatkan sedikit DRS sama seperti mereka yang bermain 3 pada ketika ini. T2K betul-betul di hadapan kedua-dua tim ini. Mereka ada satu compound untuk pakai bagi T2K. So sedikit advantage kecil untuk mereka tapi mereka pun tak ada elimination point. Mereka ada 4 player, mereka masih lagi api-api akan dibaling untuk memperlahankan sedikit pergerakan DRS. Dalam proses pelanggaran mereka ke hadapan terlihatkan player ini helmet pun tak ada, kepala nampak rambut terus. Ya betul. Tapi apapun, Vampire Esports mereka sering kali juga menunjukkan kebangkitan ketika bermain. Alah, malangnya. Aduh, Geek Fam. Malang. Tapi untuk pasukan di Minas Generales, inilah tempat mereka. Inco masih lagi berada di tengah. Tadi Inco mendapatkan tempat kedua kerana mereka memilih tempat yang paling tepat. Mereka mengelakkan semua perlawanan. Kali ini mereka tak dapat nak mengelakkan perlawanan. Benar sekali, tapi itu dia Inco baru jadi jatuhkan. Kali ini Influence Gaming. Ini Influence yang kita kenal. Balik kepada Liga punya stage punya masa. 4 mata penyingkiran sudah ada kumpul satu demi satu. Rasa je ada 2 digit. Ya, itu yang paling penting sekali. Untuk Influence Gaming mereka perlukan satu game untuk naik. Dan mereka dapat momentum itu, mereka dapat style permainan yang sepatutnya. Berkemungkinan akan naik lebih tinggi. Federal, wow. Influence Gaming, seperti yang kau katakan, dan inilah pasukan yang kuat dekat Sunhawk. Tanpa perlu heal. Jadi, Influence Gaming, kalau mereka bangkit dekat sini, Sunhawk rasanya memang chicken tu boleh kata 65% kot untuk mereka. Influence betul-betul pandai untuk rotate dekat Sunhawk. Tapi itu tak penting. Yang penting dekat sini pun dia sudah dapat 5. Berpotensi untuk mendapatkan jauh lebih banyak dengan 45 player masih lagi ada. Tapi DRS akan bermain sedikit konservatif sebab sebelum ni mereka langgar. Kali ini sebabkan mereka dilanggar, mereka terpaksa bermain diam-diam berisi lah. Stalwart juga satu akan terbunuh. S2G akan dapatkan mata penyingkiran tersebut. S2G juga ada 3 mata di dalam poket mereka pada ketika ini. Inilah tuan rumah untuk PMGC akan datang. Ini dikabarkan akan dilangsungkan sebelum akhir tahun. Maknanya kita akan lagi PMGC bulan 1. Kita akan habiskan edisi 2023 pada tahun 2023 sendiri. Alter Ego satu akan keluar juga.
Di mana sekarang ini mereka ada satu orang player saja. FF pun ada satu orang player saja. Stalwart dan juga IAC yang bermain yang begitu barbar. Aku rasa itu kot kesilapannya. Round pertama dia main dengan barbar kan. Ya. Kemudian tak jadi, mungkin terus hilang dalam confidence. Ya betul. Kedua-dua FT dan juga IAC mengalami masalah yang sama dan ya dua-duanya dengan dua player saja. Markah sama sebenarnya sekarang ni untuk ST dan juga IAC kalau mereka dua-duanya terkeluar sekarang. Oh tak boleh lah sebab lepas ni 13. Yalah betul lah kedua-dua akan dapat markah yang sama. Tapi untuk IAC mengalami masalah yang jauh lebih besar apabila tak dapat nak rotate pun. Untuk T2K, Alter Ego. Tadi nampak macam mereka ada harapan juga. Tiba-tiba sudah pun hilang. Fireflux juga sama. Hui. IAC juga sama. Oh, berturut-turut. Laju. Sekarang ni S2G akan ditekan. Satu dalam keadaan knockdown. Perlu diselamatkan tapi berada di kawasan agak open untuk ditembak. Nova dengan 3 orang player. 4AM. 4-4 masih lagi hidup. 4AM sudah pernah 5 mata penyingkiran pada ketika ini. Tetapi kill leader sekarang masih lagi dipegang oleh Influence Gaming. 4AM menambah mata penyingkiran untuk mereka. Juga kepada 7. Walau 4AM. Mereka akan dihentikan serangan demi serangan mereka oleh pelbagai jenis pasukan termasuk Vampire. Tadi mereka dihentikan sedikit oleh Nova. Nova sekarang ni tinggal 3. Tak mungkin mereka nak mengambil langkah yang terlalu proaktif untuk meratakan pasukan 4AM yang ada 4 player. Nombor satunya telah pun dikeluarkan oleh Grenade Elimination yang dihalingkan oleh Schweppes. Tapi Schweppes hanya akan tinggal seorang diri sahaja. Nampak gayanya dan dia sudah pun dibaling oleh Molotov, baling dengan Molotov oleh 4AM dan hilang. Inilah PMGC yang agak pelik bagi aku lah. Aku tak pasti kenapa perlawanan begitu awal diambil. When there ada option untuk tidak perlu berlawan. Rotation macam tak penting sekarang ni. Tapi tadi nak cakap rotation tak penting aja. Rotation Inco yang buatkan Inco ada dekat atas. Yep. Sebab kawasan atas tu kosong. Dan Inco nampak macam akan konsisten lagi. Kalau kita lihat kan, mereka tiada keperluan untuk mereka bergerak 1 inci maupun 1 milimeter pun daripada kawasan mereka. Untuk pasukan T2K akan menerima hukuman yang cukup berat kalau mereka turun dengan sewenang-wenangnya tanpa berhati-hati sebab akan diperhatikan oleh pasukan yang banyak. Dan salah satu daripada pasukan itu kemungkinan besar ialah 4AM. Wah, DRS dapat 2 knockdown belakang T2K yang tadi nampak ada keempat-empat player mereka. Tapi akan dirembat oleh Buriram sekarang ini. Wow. 4 mata penyingkiran untuk Buriram dan DRS terpaksa senyum saja. Senyum dalam hati sakit lah. Ya, tapi menariknya lah T2K ditembak oleh DRS. Dibantu oleh 4AM. Dirembat oleh Buriram. 3 hala. So untuk paling besar 4AM lah. 9 sudah mata penyingkiran untuk mereka. T2K Jane akan dijatuhkan oleh Tiger. Kali ini akhirnya mereka akan ambil mata penyingkiran daripada knockdown mereka sendiri. Tapi order akan dijatuhkan oleh Federal. Dan Chowski akan cuba melakukan mata penyingkiran tersebut. T2K rata. T2K dan 4 pun rata. Tak boleh nak predict dah guys. Siapa yang boleh menang. Order akan terbunuh. Federal akan dapatkan mata yang ke-8 untuk tim beliau. Tapi waktu sama Good Jiao akan digrenade terlebih dahulu oleh Inco. Mereka tahu ini adalah rumah yang berharga. Namun rumah berharga ini akan terlepas kalau mereka semua rata. Kerana tinggal seorang saja player masih lagi hidup. Api-api akan dibaling jarak jauh. Tembakan yang lepas ke arah kepala 4AM. Walaupun mata penyingkiran 9 akan keluar di tangga ke-8. Memberikan mereka 10 mata bagi round ini. Ya, nampak macam best 9 elimination tapi 10 mata memang layak dikatakan sahaja di sebelahnya. Sebab nampak macam mereka ada potensi untuk dapatkan benda-benda chicken dinner dengan momentum yang mereka adakan. Tapi Inco terbukti lebih berkesan cara permainan mereka dan ini yang kita ada bincangkan sekejap masa kat tengah-tengah tu. Ramai orang berfikiran cara paling mudah untuk main circle ini ialah pacak tengah dan lepak lah. Dan Inco buat exactly that. Dan hasilnya lumayan. Ya, diorang betul-betul fokus pada rotation tersebut. Tapi banyak tim yang lakukan rotation ni, aku tak tahu kenapa diorang park dan diorang tunggu. 2 kali dah nampak circle dah tutup. Dekat hujung circle tu sampai 5-6 tim sederet macam berjiran. Situasi sama juga kat sini. Belah atas pun benda yang sama berlaku. Belah bawah pun benda yang sama berlaku. Macam kalau tim engkau tak berjaya menang fight sederet tu,
memang kau akan dapat mata. Siapa menang dekat perlawanan sederet tu, dia akan dapat mata yang tinggi. Ya, Sebab tapi tadi either Inco yang buat rotation menang ataupun tim yang lawan sederet tu menang kan. DRS atau Inco. Tapi DRS menang lah pada waktu tu. ya. Menariknya sekarang ini yang terbukti negara paling kuat dalam PUBG Mobile bukanlah pasukan negara Turki, Indonesia, Malaysia, C ataupun pasukan China. Tapi pasukan Brazil. Hampir separuh daripada tim yang bermain dalam top 7 ini adalah pasukan Brazil. Dengan Inco, dengan Alpha 7 dan Influence Gaming mewakili 11 orang di dalam game ini. Rasanya mereka boleh top 3 juga kalau semua berjalan dengan lancar untuk keempat-empat tim ini. Dengan Nova kekurangan player, Buriram pun dah kurang satu orang player, Stalwart tinggal seorang, DRS baru rata. Dan sekarang betul-betul macam kau cakap, separuh adalah daripada Brazil. Ya. Paruh dari Brazil dengan Inco. Surprising 2 games. Untuk aku melihatkan Inco adalah pasukan Brazil itu. Influence Gaming walaupun not bad prestasi mereka. Jauh 800% lebih baik daripada game mereka sebelum ini. Kalau mereka keluar dekat sini pun mereka akan dapat satu markah tambahan. Tapi Nova akan terkeluar terlebih dahulu menyebabkan sebenarnya Influence Gaming akan ada banyak mata tambahan di dalam game mereka buat waktu ini. Tapi Inco terbukti lah. Dah lebih daripada separuh daripada game ini adalah Brazil. Dia akan naikkan lagi sekarang ini. 4 tim, 75% Brazil. Ada satu tim Thailand dekat tengah-tengah. Kalau berarti ratakan Buriram 100% Brazil saja yang ada. Ya. Brazil kau lah. Dan tapi Inco yang akan melakukan rotation mereka terlebih dahulu. Buriram mereka melakukan splitting besar-besaran juga. Tapi mereka ketiga-tiganya ada circle pada ketika ini akan ditekan oleh Carliho. Sekarang lah Influence Gaming. Tapi mata paling kurang sekali ada pada Carliho punya tim ni lah. Satu mata penyingkiran saja. Tapi mereka satunya tim yang ada lengkap ke 4 player. Wow, Inco terbukti masih konsisten. Dan dia sudah dapatkan tapi yang paling penting sekali ialah kalau mereka nak dapatkan markah yang terbukti paling tinggi, mereka perlu ratakan Alpha 7. Sekarang ni Buriram tidak menunjukkan apa-apa. Influence Gaming akan dikeluarkan menyebabkan dominasi Brazil kurang sikit, tapi masih lagi lebih daripada separuh. 67% ada pada mereka pada ketika ini chances untuk menang. Situasi lebih kurang sama macam tadilah yang Buriram dapat nombor 2 itu. Sekarang ni bolehkah Buriram melakukan sesuatu sebab mereka disadvantage. Mereka yang ada player yang di knockdown. 7 orang daripada Brazil berlawan dengan 2 daripada Buriram, unless Kangaroo berjaya menyelamatkan Tiger X. Sky Only, ini player yang terbukti bermutu tinggi seperti yang kita lihatkan dalam beberapa kali skirmish yang berlaku antara dia dan juga pasukan-pasukan yang ada dekat sini. Tapi Alpha 7 dan Inco ni memang menjadi satu wild horse, satu dark horse yang tidak dijangka-jangkakan. Alpha 7 Carilo ini memang dia dijangka hebat. Tetapi untuk Inco berada dekat sini berlawan dengan Buriram United, satu perkara yang tidak dijangkakan oleh mana-mana pihak. Inco Squash nampak target, tembakan yang lepaskan oleh Sky Only juga ke atas Alpha 7. Alpha 7 cuba melakukan lilitan ulas awal mereka macam biasa, tapi akan ditembak sekarang ni Carliho. Buriram dengan bagi memang tak boleh dipisahkan langsung, tapi kali ini malang bagi mereka. Bagi itu tidak akan memberikan dividen terlalu besar. Dia angkat bagi macam tu. Drive by. Apa boleh buat? Itu memang benda yang mereka ketagih nak buat. Tapi apa-apa pun sekarang chance itu menjadi 100% kemenangan Brazil. Tapi tentunya yang menginginkan kemenangan ini lebih tinggi adalah bukan Buriram, tapi minta maaf, itulah Inco. So, tadi mereka dapat hampir dapat chicken dinner dan sekarang mereka tentunya harapkan akhirnya sampai ke tangan mereka. Tapi mampukah dengan mereka terpaksa berlawan dengan 3 daripada pasukan senegara mereka yang lain juga yang sama, sebab Mythic tu tak mungkin dapat diselamatkan. Jadi boleh katakan fair fight antara 2 pasukan Brazil ini. 3 lawan 3, Mythic macam sedikit sukar untuk dia pergi jemput dan diselamatkan maupun risiko lebih sedikit tinggi. Alpha 7 pasti tahu inilah situasi kita lawan dengan satu lagi tim. So mereka ada 3 orang. Kena buat keputusan paling bijak, paling tepat. Kalau mau nombor advantage, ambil bagi, bergerak. Dan nampak seperti mereka akan ambil bagi. Carliho yang dihantar. Walaupun dia yang paling jauh, tapi dia bukan pergi untuk membantu, dia pergi untuk memberikan nyawa kepada Inco. Dan Inco akan dapat knockdown yang kedua. Situasinya 2 lawan 3 sekarang ini.
Circle, zona mula menutup. Mythic berlari ke depan. Dia akan gugur. Tiada kemaafan bagimu. Tapi A7 nampak macam tersekat saja je. Apa boleh buat? Nampak gayanya Inco akan mendapatkan chicken dinner mereka yang pertama. Cukup cemerlang. Dengan game sebelum ini dapatkan nombor 2. Mereka akan bina gap yang cukup tinggi. Winner-winner chicken dinner untuk Inco. Pasukan Brazil ini akan dapatkan markah yang cukup ekstra. Hebat lazat lumayan. Habis-habis